2,5 km aja daripada Bukit Bintang. Wow! Salam and salute pada semua property investors, homeowners and house hunters yang berada di luar sana. Anda bersama dengan saya, Zaman dari Hartanah Merintis Zaman. Hari ini kita nak tengok berkenaan dengan satu lagi projek daripada pemaju UDA. Ni dia, Residensi Akasia. Ini adalah merupakan satu projek rumah mampu milik di bawah skim residensi wilayah, sebelum ni dikenali sebagai Rumah WIP, dan saya akan merungkaikan berkenaan dengan satu permasalahan di mana kenapa ramai pemohon di luar sana yang memohon projek-projek rumah mampu milik, contohnya seperti Rumah WIP, residensi wilayah. Kenapa mereka memohon tapi akhirnya tak mendapat apa-apa khabar berita berkenaan dengan permohonan projek mereka. Teruskan menonton video ini. Sebelum saya memulakan video saya untuk hari ini, sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan projek-projek terbaru yang dijual oleh saya melalui real estate agency Homefield Sendirian Berhad, sila like dan follow page Facebook saya di Hartanah Merintis Zaman, subscribe pada YouTube video channel saya dan follow saya di Instagram. Sedikit butir-butir terperinci berkenaan dengan projek Residensi Akasia. Total number of units yang ada untuk projek ini yang dibuka untuk jualan adalah sebanyak 494 unit, dan ketinggian bangunan ini adalah setinggi 38 tingkat, di mana tingkat ground floor sampai tingkat 6 adalah car park, tingkat 7 adalah facilities, dan residential punya unit start daripada tingkat 8 sampai tingkat 38. Jadi dekat situ residential unit ada 30 tingkat lah. Setiap tingkat, setiap floor ada 16 unit, dan daripada 16 unit tu ada 5 lift yang serving each floor. View pula, unit yang ada dekat sini dia ada KLCT punya view, Ceras punya view dan juga Sungai Besi punya view. Sungai Besi punya view ni orientation wise dia menghadap selatan, Ceras menghadap timur, dan yang menghadap KLCT, yang ada KLCT view, orientation dia menghadap barat. Layout floor plan untuk setiap unit yang dijual adalah seluas 814 square feet, 3 bilik, 2 bilik air. Unit yang ada dekat sini tak ada balcony, tapi dia ada additional storeroom. Facilities ada 14 yang dikongsi bersama oleh setiap unit yang ada dekat sini. Dia ada basketball court, dia ada multipurpose hall, children's playground, green area, management office, prayer room, laundry, toilet male and female, lift lobby, utility room, water tank room, lift service lobby dengan staircase. That is the list of facilities yang available di Residensi Akasia. Okey, apa yang menarik berkenaan dengan projek Residensi Akasia ni berbanding projek-projek residensi wilayah yang dibuka untuk jualan oleh pemaju-pemaju lain. Contoh dia, ada 1260 unit, ada 1782 unit, ada 1000 unit. Jadi total number of units ni kebiasaannya kalau pada pembeli-pembeli rumah pertama, mereka akan tengok total number of units yang ada dibuka untuk jualan. Kalau kata unit tu ada 1000 unit, 1900 unit, 1700 unit, mereka akan katakan ni adalah high density. Betul, tapi ada satu faktor, satu number yang mereka tak tengok untuk determine whether projek tersebut adalah high density ataupun low density. Klasifikasi low density atau high density ni bergantung kepada number of units per acre. Jadi kalau kita tengok untuk projek Residensi Akasia ni, total number of units yang ada 494 unit, dan ianya dibangunkan atas tanah yang berkeluasan 2.2 ekar. Jadi kalau kita ambil total number of units bahagi dengan land acreage iaitu 2.2, the final numbers yang kita akan dapat adalah sebanyak 224.5 unit per acre. That is a very low numbers. Kalau nak ikutkan tak silap saya classification yang diletak oleh DBKL, a low density unit adalah unit yang kurang daripada 100 unit per acre. Jadi untuk Residensi Akasia ni, ianya diklasifikasikan sebagai medium density, bukannya high density. Location wise, 2.5 km radius daripada Bukit Bintang. In terms of public transportation, LRT dan MRT. MRT undergoing construction sekarang ni di stesen underground Chan Sao Lin, dan berdekatan tu juga ada stesen existing LRT station Chan Sao Lin, dan juga satu lagi stesen yang dekat dengan projek ni adalah LRT Pudu. Jadi kalau anda buka aplikasi Grab dan ketiga-tiga stesen ni, LRT Pudu, LRT Chan Sao Lin dan MRT Chan Sao Lin,
Sekiranya anda drop pin destination LRT station, point of origin daripada residensi Akasia Jubilee, depend on traffic punya situation, paling rendah yang saya pernah dapat RM5 daripada Akasia Jubilee nak pergi ke Pudu, nak pergi ke Chan Shaolin, sama ada LRT station ataupun MRT. Kedudukan MRT dan LRT station ni dia memang betul-betul dekat. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, ada 494 unit yang dibuka untuk jualan, dan daripada hari ini status unit yang telah pun di-booking adalah sebanyak 85 unit. Ada 409 unit lagi available untuk pemohon-pemohon yang layak di luar sana. Jadi saya ingin merungkaikan berkenaan dengan soalan yang diutarakan di awal video tadi, iaitu kenapa ramai pemohon yang memohon untuk projek rumah WIP ni gagal mendapat unit yang ditawarkan oleh pihak pemaju. Projek-projek rumah yang dibangunkan bawah skim residensi wilayah ada dua komponen utama sebenarnya. Satu, kelulusan permohonan, dan kedua, pembelian. Okey, kalau kita tengok daripada laman web residensi wilayah, proses pendaftaran. Nombor 1, daftar di portal. Nombor 2, lengkapkan profil peribadi anda. Nombor 3, pilih projek yang diminati. Nombor 4, muat turun surat akuan sumpah. Nombor 5, muat naik dokumen. Dan nombor 6, sahkan profil dan dokumen sokongan. Jadi dekat sini tak ada mention apa-apa berkenaan dengan proses pembelian. Jadi satu benda yang pemohon residensi wilayah rumah WIP gagal untuk buat adalah berurusan dengan pihak pemaju. Apa yang Kementerian Wilayah buat adalah meluluskan ataupun tidak meluluskan setiap permohonan yang dibuat pemohon untuk membeli. Bila permohonan mereka berjaya, mereka perlu berjumpa dengan wakil jualan sah pihak pemaju untuk meneruskan pembelian. Pemaju tidak boleh menjual tanpa kelulusan pihak berkuasa untuk projek-projek rumah mampu milik bersubsidi kerajaan ni. Apa yang pemohon perlu buat ialah memohon dengan pihak berkuasa, dalam kes ni dengan Kementerian Wilayah, setelah mendapat kelulusan berurusan dengan pihak pemaju yang menjual projek tersebut. Okey, kita tengok garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Wilayah berkenaan dengan syarat-syarat permohonan residensi wilayah. Pertama, pemohon mestilah warga negara Malaysia berumur sekurang-kurangnya 18 tahun ketika permohonan dibuat. Kedua, pendapatan kasar isi rumah individu sekiranya bujang tak melebihi RM10,000, sekiranya sudah berkeluarga tidak melebihi RM15,000 sebulan. Suami dan isteri. Keutamaan diberi kepada mereka yang belum lagi memiliki rumah di wilayah persekutuan. Jadi berdasarkan pengalaman saya menjual rumah WIP ataupun sekarang ni dikenali sebagai residensi wilayah, memang pemohon-pemohon yang sudah memiliki rumah di dalam wilayah persekutuan tidak mendapat kelulusan. Keempat, keutamaan permohonan diberikan pada pemohon yang dilahirkan atau bekerja atau bermastautin di wilayah persekutuan semasa permohonan dibuat. Jadi syarat yang keempat ni terdiri daripada 3 komponen: lahir, bekerja ataupun bermastautin. Tak semestinya anda wajib memenuhi 3 komponen ni. Tak semestinya anda wajib dilahirkan IC KL, bekerja di KL, duduk di KL. Salah satu daripada 3 sudah memadai untuk layak mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Wilayah. Nombor 5, sekatan penjualan, moratorium. Sekatan penjualan ni dalam linggo hartanah ianya dikenali sebagai moratorium. Selama 10 tahun dikenakan, di mana rumah yang dibeli tidak boleh dipindah milik atau dijual tanpa kebenaran kerajaan kecuali kepada pewaris terdekat seperti suami, isteri atau anak-anak sahaja. Jadi anda tak boleh sewenang-wenangnya melakukan pindah milik sekiranya kurang daripada 10 tahun, melainkan pindah milik itu adalah antara suami ke isteri ataupun anak-anak anda. Okey, keenam, suami atau isteri boleh memohon residensi wilayah di wilayah persekutuan, tapi hanya satu tawaran sahaja dibenarkan kepada setiap isi rumah. Okey, sekiranya anda adalah pasangan suami isteri dan suami memohon, isteri memohon, tak ada masalah, tetapi kelulusan hanya diberi kepada satu sahaja. Kalau suami dapat, isteri tak dapat. Kalau isteri dapat, suami tak dapat. Okey, ketujuh, akhir sekali, pemohon hendaklah berdaftar melalui portal residensi wilayah. Alamat portal dia saya akan pamerkan dalam description video di bawah sini. Jadi, sekiranya anda berminat untuk membuat permohonan membeli projek-projek yang ditawarkan oleh pemaju di bawah skim residensi wilayah, sila buat pendaftaran di portal
dan juga berurusan dengan wakil jualan sah yang dilantik oleh pihak pemaju. Untuk residensi Akasia ni, anda boleh hubungi saya. Contact number dan business card saya akan pamerkan pada penghujung video ini, dan anda juga boleh tekan pada butang WhatsApp yang tertera di bawah. Sekian saja untuk hari ini. Sekiranya anda belum lagi subscribe pada video channel YouTube saya, sila lakukan dengan segera. Belum like Facebook page saya, boleh like sekarang. Hartanah Merintis Zaman. Okay, see you guys in the next video.